selamat datang ke rancangan Salam Muslim. Alhamdulillah kita diberi kesihatan dan rezeki untuk bersama lagi pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan ke perkampungan orang asli yang terletak di Kuala Kangsar dan juga Madrasah Pondok Batik di Pengkalan, Hulu Perak. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradahnya kita selamat sampai ke destinasi iaitu kampung orang asli Bukit Cermin di Kuala Kangsar. Alhamdulillah, belakang ni subhanallah kita tengok Maha suci Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa sahaja di atas muka bumi ini. Seperti mana di dalam ayat Al-Quran disebutkan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu mencipta tiap sesuatu di atas muka bumi Allah. Oleh itu saya menyeru tuan-tuan dan puan untuk memelihara seluruh alam sekitar kita ini supaya ia kekal sehingga ke anak cucu kita nanti. Okey, tanpa melengahkan masa, mohon kita sama-sama untuk merasai pengalaman di kampung orang asli, kampung Bukit Cermin, Sayong, Kuala Kangsar. Mohon kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita bersama dengan anak-anak orang asli di kampung Sayong ni. Kita tengok sendiri keadaan prasarana di sekitar tadika kemas ini sangat lengkap dengan adanya komputer untuk memahirkan anak-anak dalam IT supaya mereka tidak ketinggalan. Dan juga sekarang ni mereka sedang belajar untuk menulis huruf Jawi daripada asas alif, ba, ta sehingga ya, supaya mereka mahir dan sebagainya pada akan datang memudahkan untuk mereka menulis nama dalam tulisan Jawi. InsyaAllah mudah-mudahan mereka boleh melanjutkan pelajaran mereka sehingga keluar negara. Dengan nama Allah, menyerahkan diriku dan dengan pertolongan Allah. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, kali ini saya tak keseorangan. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azmi, Ustaz yang bertanggungjawabkan untuk menjaga kampung ni lah dalam didikan agama dan sebagainya. Oleh itu saya nak bertanyakan kepada Ustaz perkembangan Islam di kampung ni sendiri. Macam mana keadaan? 1970 sampailah sekarang, iaitu arwah Ustaz Hamid yang hidup di kampung Benang Kering. Beliau selalu datang ke sini setiap petang. Beliau mengajar masyarakat orang asli sini mengenai Islam, dan sampai sekarang saya dapat meneruskan usaha beliau lah. Sampai sekarang alhamdulillah lah, orang kampung di sini mereka dapat mengenal Islam dan dapat mengamal dan belajar. Penduduk sini semua beragama Islam. Baik. Udah. Apa dapat juga senyum kamu pula. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azmi, Tok Batin dan seluruh anak-anak kampung di kampung sini kerana mengalukan kedatangan kami di sini dan meraihkan kami datang ke sini. InsyaAllah hari ni Ustaz nak pesan sedikit sahaja, tak banyak mana perkongsian untuk kita. Dan pada masa akan datang, siapa yang nak jadi doktor angkat tangan? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ramai yang nak jadi doktor. Siapa yang nak jadi polis angkat tangan? Ya, masing-masing ada cerita masing-masing. Tapi kalau nak berjaya kena ada apa? Ilmu. Kena ada ilmu. Nak dapat ilmu macam mana? Belajar. Kena usaha. Kalau belajar dia main-main, takkan dah dapat. Tapi kalau dia usaha, insya-Allah dia dah dapat. Islam yang terdahulu dia pun boleh buat kereta kebal. Islam yang terdahulu dia boleh buat pedang paling tajam di dunia. Okey, malam ni kita belajar azan. Ustaz sebut, kamu pun kena sebut. Boleh? Boleh. Okey, cantik. Ikut ramai-ramai ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila azan dilaungkan, kebanyakannya hati-hati tu dia rasa tenang. Sebab apa? Sebab sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada anak-anak kerana sudi dengar walaupun tak lama, sekejap. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada komuniti Islam orang asli kampung Bukit Cermin di Kuala Kangsar Sayong ini kerana menerima kami seadanya. InsyaAllah kami akan membawa pengalaman yang sangat manis ini untuk dibawa pulang bersama-sama kami sebagai ingatan dan nostalgia kami berada di sini. InsyaAllah kita berjumpa lagi akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, comelnya anak-anak orang asli di Tadika itu tadi. Semoga mereka sentiasa terpelihara dan selamat di sana. Baiklah, untuk destinasi seterusnya, kami akan membawa anda ke Pengkalan Hulu Perak untuk melihat komuniti pelajar di Madrasah Pondok Paktir. Mari kita saksikan. Fala uqsimu bisyafaq. Dengan kuasa dosa-dosa mereka tu yang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Madrasah Adiniyah Al-Latifiyah atau lebih dikenali sebagai Pondok Paktir. Suasana di Pondok Paktir ni sungguh nyaman, tenang dan dihiasi dengan kecantikan semula jadi. Selepas solat subuh, alhamdulillah saya dapat bersama pelajar untuk mendengar dan menghayati kuliah subuh bersama mereka. Keunikan Pondok Paktir ini adalah suasana dan persekitaran pembelajaran. Ini kerana keadaan Pondok Paktir ini masih mengekalkan ciri-ciri tradisional sejak 1970 dan dibina daripada papan serta kemudahan yang sangat ringkas. Pondok ini juga mengajar penuntut ilmu erti semangat berdikari untuk menimba ilmu. Namun, ia tidak pernah menghalang penuntut ilmu di pondok ini untuk terus belajar di sini. Malah dikatakan mereka lebih semangat dan selesa dengan suasana pembelajaran begini. Pondok Paktir juga telah berjaya melahirkan ramai cerdik pandai dalam bidang agama yang berada di seluruh negara.
Kemudian pak mentua dia masa tu macam dia cerita tadi, ada kilang kayu, ada kilang papai. Daripada kilang dia tu dia buat sekolah arak. Sekolah arak untuk budak nak ambil sanawi daripada kayu-kayu daripada kilang dia lah. Dia buat. Kemudian macam tu lah. Sikit-sikit budak-budak datang belajar, ambil kayu daripada kilang dia, buat pondok, ambil kayu daripada kilang dia, buat pondok, sampai terbentuk sekarang ni lah. Yang duk nampak sekarang ni lah. Tenaga pengajar ni pun daripada pondok ni juga. Dia tak ambil tenaga pengajar luar, maksud dia yang mengaji kat luar, yang belajar kat luar. So dia sambung kat sini, lepas tu dia rasa dia boleh mengajar, dia boleh ajari budak-budak, dia ajar. Lepas tu dia kembanglah ilmu dia. Tapi dikawal selia oleh ustaz-ustaz yang ni lah, yang lama lah. Lebih kepada mubalaghah, lebih kepada nahwu, lebih kepada tahqiq, usuluddin, tafsir, hadis, fiqh, gitu lah. Pondok sebab pondok tradisi ni lebih kepada untuk nak menyampaikan hukum hakam, itu dia. Pondok mana lah bukan tradisional lah. Sebut saja pondok tradisional, kaedah nahwu dan sarah dah mesti kena hafal. Apalah keberkatan wali-wali Allah. Sebab tu kita nak pondok kita mengajar kita yang mutabah walaupun kecil sekalipun. Kita nak ambil berkat mereka tu sebab kita ni alaya qiraah di atas ustaz-ustaz ni dia membaca saja. Membaca dia mencerita. Dia nak membuka pintu hati, nak buka akal Allah Ta'ala. Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah wa laisa khairukum man yatanawaluhuma. Tiadalah yang baik daripada kamu tu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Tetapi yang paling baik di antara kamu tu orang yang mencapai kedua-duanya. Dunia pun dia ambil, akhirat pun dia ambil. Yang tu lebih baik. Kita ni yang dah nampak budak yang mari ni bukan di atas kita highlight, tidak. Di atas mulut ke mulut. Inilah. Dia pernah belajar kat sini. Daripada duduk saja kat rumah, marilah belajar kat pondok Patih. Itu je lah. Dia perasan rasa uniknya pondok Patih ni, marilah duduk dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun duduk. Duduk sini. Nampaklah berbezanya. Malam yazuk la yabri. Orang Arab katalah, siapa tak rasa dia tak tahu. Tengok buah durian tu cantik, lawa, comel, isi kuning. Rasa dulu nak tahu mana tak mana, jangan tengok saja. Ada tengok di Zohir kuning tu nampak air, sedap durian ni. Makan-makan tawar pun jadi. Orang cakapnya tu. Tapi bila kita rasa, baru. Comel. Alhamdulillah, selesai sudah aktiviti melawat komuniti di Pondok Patih. Banyak pengalaman indah yang tidak dapat saya lupakan sepanjang hari ini. Antara aktiviti yang menarik pada hari ini ialah solat berjemaah, mendengar kuliah dan bacaan kitab dari ustaz yang bertauliah, serta bersama-sama memeriahkan aktiviti riadah di Pondok Patih ini. Semoga kita berjumpa di episod yang akan datang dalam rancangan Salam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua pelajar-pelajar di madrasah tersebut begitu semangat untuk belajar sambil hidup berdikari. Semoga semua urusan mereka dipermudahkan dan diberkati. Baiklah, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Tetapi sebelum itu, mari kita dengar tips ketenangan hati daripada Profesor Dato' Dr. Wan Sabri Wan Yusof. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi beberapa tips untuk mendapat ketenangan hati disebabkan oleh penghidupan kita sekarang ni yang macam-macam kita hadapi, sibuk kerja, stres kerja, deadline kerja, lalu lintas yang jam, cuaca panas dan macam-macam. Yang pertama,
hati kita tidak tenang kerana kita tidak menjadi seorang yang pemaaf. Jadi untuk mendapat ketenangan, maka kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, tip yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hati ialah menjauhkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, hati tidak tenang kerana kadang-kadang kita melambatkan solat. Orang yang baik dia akan segerakan solat dan solat dalam waktunya. Dan kalau untuk lelaki dinasihatkan untuk berjamaah di masjid pula tu. Jadi kalau ini dapat dilakukan, maka hati kita juga akan menjadi tenang. Dan yang keempat, hati tidak menjadi tenang kerana kita jarang sekali membaca Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Sungguhnya dengan mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang. Dan mengingati zikir ini dalam ayat ini ialah membaca Quran, dan zikir-zikir mengingati Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ketenangan ke dalam mereka-mereka yang banyak berzikir. Kerana berzikir itu adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tip yang kelima untuk mendapatkan hati yang tenang ialah banyak bersedekah. Dengan senyuman, itu semuanya sedekah. Jadi kita janganlah tunggu kita banyak duit, kita kaya untuk menderma, untuk bersedekah. Sedikit pun boleh bersedekah dengan kadar kemampuan kita. Tip yang keenam yang saya nak kongsikan untuk mendapat ketenangan hati ialah banyak tafakur, menghisap diri. Kita hendaklah banyak bertafakur, menghisap diri kita, terutama sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, eloklah kita merenung apakah kita lakukan pada hari ini dan hisap balik kebaikan dan keburukan yang kita telah lakukan. Dan setelah kita menghisap, dan banyak-banyaklah kita beristighfar supaya hati kita akan menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir untuk kali ini ialah hindari daripada marah. Marah ini adalah punca yang besar juga untuk hati kita jadi mudah gelana. Masa diumpamakan marah ini sebagai panahan syaitan yang memanah hati kita. Hadis Rasulullah SAW pun apabila Rasulullah memberi nasihat supaya tidak marah, la taghdab, tidak memarahi orang lain. Kerana memarahi ini sebenarnya bukan menyebabkan pemarah itu akan rasa seronok, selesa, malah dia akan lagi rasa tertekan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.